Innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu itu terhasil melalui ta'allum, belajar. Ta'allum, kalau kita melihat daripada asal perkataannya itu, ia datang daripada bab tafa'ul. Dan mereka yang mempelajari ilmu saraf mempelajari satu bab yang berkaitan dengan khawas al-abwab, iaitu makna-makna bagi bab-bab yang tertentu. Maka kalau sesuatu perkataan itu datang daripada bab tafa'ul seperti ta'allum ini, maka ia memberi makna husul al-amr syai'an fa syai'an. Sesuatu itu terhasil sedikit demi sedikit. Yang pertama. Yang kedua, husulul amri bikulfah. Terhasilnya sesuatu dengan susah payah. Maka apabila perkataan belajar ataupun ta'allum dalam bahasa Arab datang daripada bab tafa'ul, ia memberi isyarat bahawasanya pertama, terhasilnya ilmu itu secara sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Ataupun disebut secara bertingkat. Ataupun secara tadriji. Sedikit demi sedikit. Yang kedua, ilmu itu dihasilkan dengan susah payah. Innamal ilmu bitta'allum. Hanya senya ilmu itu dengan belajar, iaitu hanya senya memperolehi ilmu itu dengan cara bertingkat, dengan cara bertahap, sedikit demi sedikit. Dan yang kedua adalah dengan susah payah. La yunalul ilmu birahatil jismi. Tidak diperolehi ilmu itu dengan kerehatan tubuh, tetapi dengan kepenatan dan merendahkan diri, maka dengan itu ilmu dapat diperolehi. Al-Imam Abu Hanifah pernah menegur anak muridnya Abu Yusuf, yang beliau telah mula mengajar sebelum mendapat izin daripada gurunya. Maknanya sampai ke pengetahuan Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Yusuf telah buka kelas, mengajar di halaqah, di masjid. Maka antara teguran yang beliau katakan kepada anak muridnya, tatazabbab qabla an tuhassrim. Maksudnya, kamu ingin menjadi kismis sebelum kamu menjadi anggur. Maksudnya, dia untuk jadi kismis ni adalah satu keadaan yang terakhir lah daripada anggur. Sampai dia jadi kismis ini, sebelum tu dia perlu menjadi anggur, melalui proses dikeringkan, barulah jadi kismis. Jadi kamu menjadi kismis, maknanya sampai ke puncak. Kismis ni ialah puncak kepada proses perubahan anggur. Kamu menjadi kismis sebelum menjadi anggur, tak boleh macam ni. Itu satu kiasan memberi isyarat bahawasanya dalam ilmu itu dia ada proses kematangan. Proses kematangan. Oleh kerana itu, para ulama terdahulu mereka akan mula mengajar apabila mendapat izin daripada guru. Dengan erti kata guru melihat bahawasanya anak murid ini sudah berkelayakan untuk berkongsi ilmu, ataupun ilmu yang dipelajari hanya layak diamal sendiri, belum lagi sampai tahap boleh memahamkan orang lain. Maka itulah yang disebut tadi bahawasanya ilmu itu diperolehi secara bertahap. Bukan kita duduk dalam sesebuah pengajian secara kilat misalnya,
ataupun kita duduk dalam daurah menghabiskan sebuah kitab selama 1 hari sahaja ataupun 2 hari, 3 hari, sedangkan orang lain mempelajarinya selama setahun. Maka ia sekadar perkenalan. Kalau kita memahami majlis ataupun kursus seperti itu sekadar perkenalan supaya kita lebih bersemangat mempelajari ilmu secara bertahap, maka tidak mengapa. Tapi adapun memahaminya bahawasanya ia adalah segala-galanya, maka itu adalah pemahaman yang salah. Justru kita kembali kepada pokok yang kita sebutkan tadi, bahawasanya 2 perkara. Kalau nak dapat ilmu dalam erti kata ilmu yang sebenar, pertama, pelajarilah secara bertahap. Belajar dulu ilmu yang kecil sebelum belajar ilmu yang besar. Belajar dulu ilmu yang rendah sebelum mempelajari ilmu yang tinggi. Belajar dahulu kitab yang kecil sebelum mempelajari kitab yang besar. Itu tahapannya. Dan yang kedua, mujahadah, susah payah. Sehingga hari ini kita belajar pun online. Sambil dengar online, kita baring pula. Belajar online tu dah tak mujahadah dah. Kemudian sambil kita dengar, kita baring pula. Masya Allah. Maka paling kurang satu orang itu dia menjaga adab hatta walaupun belajar online. Contohlah, kita dengar online. Jadi dalam online tu adalah ada video ustaz ataupun ulama. Antara adab yang kita boleh praktikkan, hatta handphone kita tu jangan letak bawah. Sebab bila kita letak bawah, maksudnya tok guru tu duduk ada di atas lantai. Muka dia tu, wajah dia tu ada kat atas lantai. Kita nak ambil ilmu daripada dia. Orang yang faham adab, hatta handphone tu pun dia letak tinggi. Kerana dia ingin mendengar ilmu daripada si fulan. Dan gambarnya ada di situ sebagai beradab. Kita bahkan letakkan pada tempat yang tinggi. Wallahualam. Masya Allah, Masya Allah.